Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila al-imam an-Nawawi wa ila Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung Arba'in Azkariyah kita pada muka surat 7. Jadi minggu lepas kita masuk dah pada hadis yang pertama dalam Arba'in Azkariyah, pada amalan waktu setelah daripada solat subuh, dengan kita nak amal ke solat duha dan sebagainya. Amalan yang sangat lebih yang perlu kita amalkan ialah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Harap-harap seminggu hak lepas kita duduk baca, dan seminggu hak sudah ni kita dapat amalkanlah. Ada supaya lekat amalan-amalan tadi mengikut ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada hadis yang kedua, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Doa setelah bangun dari tempat tidur. An Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Jadi Sayyidina Huzaifah, ayah dia, kedua-duanya daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah dia saat itu meninggal ketika mana di dalam peperangan. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah Taala meredhakan keduanya. Jadi radhiyallahu anhuma ni kita guna bagi sahabat sajalah. Tapi ada juga setengah ulama boleh, dia kata boleh kita amal ke radhiyallahu ni kepada ulama hak telah pergi, boleh sama ada rahimahullah ataupun radhiyallahu. Tapi setengah kata tak, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum ni kita guna ke bagi sahabat sahaja. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi. Betul sikit baris ni, fa firashihi. Idza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amut. Wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ni mudah weh. Dah budak-budak dok ingat ni, dok hafal ni. Rawahul Bukhari fi sahihi, meriwayat oleh Imam Bukhari, namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari.
Dia sebut Imam Bukhari ni bukan orang tanah Arab ni dak. Tapi dia alim masya-Allah. Di dalam ilmu hadis ni sendiri. Bahkan kata setengahnya ketika mana akhir-akhir hidup dia tu dia sampai kepada peringkat mujtahid, yang mana tidak perlu taklid kepada mana-mana mazhab. Kita ni tak taklid pada mazhab Syafi'i sebab kita ni tak siapa tangan mujtahid. Itu Imam Bukhari radhiyallahu rahimahullahu anhu. Dari Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma dan dari Abi Zar radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, apabila datang kepada hampara ketiduran Nabi SAW berkata apa? Qala ni maksudnya berdoa lah. Bila pergi pada tempat tiduran Nabi SAW berdoa, Bismillahumma ahya wa amut, artinya dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Doa gitu, Bismillahumma ahya wa amut. Kadang-kadang kita amadah tak erti makna. Cuba hayati makna lah. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Dari dulu kita dah baca dah berkenaan dengan Syama'il Muhammadiyah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ni leno sikit tidur. Tak leno. Jadi tanyalah kepada isterinya. Tanya kepada Ummul Mukminin. Tanya, apakah yang kamu buat pada tempat ketiduranku? Maka katanya isteri Nabi tadi, dia kata, aku tengok tempat hamparan tidur kamu ni orang panggil nipis. Maka aku lipat wit tebal. Kalau totu gak, kalau dua lapis gak kita buat tebal kan. Jadi kecil sikitlah tapi tebal, leno sikit tidur. Nabi SAW jawab kata, mu buat super skala lah. Mu buat dua saja lapis, tak payah buat empat. Kenapa? Kerana aku terjedera. Jadi maksud katanya menyebabkan susah nak bangun untuk mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu contoh tauladan bagi kita terhadap kehidupan Nabi SAW. Kita pisah sengeling kalau hak negara tu molek kalau tak negara mana dua lapis dah ni buat 4 lapis, bini buat 4 lapis. Nak buat 4 lapis nah. Tok laki kata buano semalam habis negara molek. Dak awak buat gapo kau tempat tidur habis. Kita lipat wi tebal sikit buat 4 lapis. Dak wi tebal jadi 4 lapis saya. Dia kata molek lah. Molek sangat buat gini. Molek buat gini. Sedap molek habis negara. Sekarang kurang je negara. Tu jauh lah deh itu. Jadi bila kita belajar dengan sirah-sirah Nabi, belajar kehidupan Nabi SAW, belajar cara-cara Nabi SAW, jadi orang panggil ada tarikan kita di dalam nak hidup cara Nabi SAW. Dan apabila bangun Nabi SAW pun berkata, yakni berdoa, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mudah ya. Tapi bagi mudah ni susahnya. Alhamdulillah saja puji ke Allah kita boleh hidup. Alhamdulillahillazi ahyana, yang mana Allah Ta'ala takdilah yang menghidupkan aku ba'dama amatana, selepas daripada dia mematikan aku, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah aku kembali. Masuk katanya bangun-bangun tidur tu terus ingat selalu dah kau mati. Dah bangun tidur ingat kau mati terus dah. Alhamdulillah, mula-mula puji ke Tuhan, segera kita ni daripada Allah Ta'ala. Patu kita ni billah binasratillah, dengan pertolongan Allah Ta'ala boleh bangun, boleh tidur dan sebagainya. Jadi maksud kata bila kita bangun tidur tu kita Alhamdulillah, mari ingat ke Tuhan tu, Allazi ahyana, wisda ke diri kita boleh bangun daripada tidur ni sebab Tuhan. Lepas pada Tuhan mematikan kita sebentar tadi, dan kepada Tuhan lah kita akan kembali. Bila kita ingat gitu, awal bangun tidur lagi dah kita ingat gitu, maka menyebabkan kerja buat kita ketika mana kita berada di atas muka dunia ni, kita tak akan buat sia-sia. Kita akan hitung, aku datang masjid nak dapat pahala, aku duduk kedai nak dapat pahala, aku duduk berniaga nak dapat pahala, kerja dah dapat pahala.
Tu mari apa nama ni, Allah ya rahmat Tok Guni Aziz itu tak dia mau buat mana, bertani itu satu ibadat dan sebagainya lah. Maksud katanya nak kembali ke rakyat-rakyat masyarakat ni, kembali ke kesedaran bahawasanya kehidupan kita semua ni, tindak tanduk kita boleh kembali kepada ibadat dengan kena dengan cara. Tak dia biar buat kerana agama. Baik, susah tu doa ketika memakai baju. Ni jadi doa nak tidur, bangun tidur tu mungkin kita ingat. Ni doa nak memakai baju pula, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Kita baca sikit-sikit supaya dapat kita boleh buat sikit-sikit. Lepas tu lama-lama jadi banyak amalan tadi. Ni. Baik, kita terus dengan kitab Misbahun Munir pada muka surat 4. Atas sekali pada katanya huraian yang pertama pada pengenalan agama. Baru yang petai tadi hamo duduk dengan sahabat-sahabat lain duk kecek bab agama. Ni dia huraian sebutir-sebutir pula agama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Tengok ni pengarah kita, musannif kita mari duduk buat kitab gapo? Kitab akidah. Akidah nombor 1 dalam agama kita. Baru boleh pergi syariat, baru boleh ihsan dan sebagainya. Tak lepas hak ni habis tak jadi bergapo. Kalau pokok duya tak ada akal dia molek tak jadi. Ada Musa King kau, King Musa kau ikutlah. Bila tak jadi hak akal, habis hak lain tak jadi. Hak lain tu mari dia akal ni. Akal hak yang kuat ni. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula mari ke kota Mekah tu duk seru ke agama. Tetap apa? Mentauhidkan Allah Taala. Tak kecek lagi buat semaya, puasa, zakat, buat sedekah. Tak ada lagi. Ketauhidan terhadap Allah Taala tu menebal, barulah boleh hak lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dulu malu, takut dengan pembesar-pembesar Quraisy. Moga dia orang biasa daripada Yaman mari ke nak kota Mekah apa ni, mari ke kota Madinah dan sebagainya ni, orang biasa dianya. Tetapi kerana menebalnya keimanan tadi tu, berani dia di antara orang yang berani membaca ke ayat kalamullah di hadapan pembesar-pembesar Quraisy. Sebab keimanan dia tu gugup. Kita nak lihat ni keimanan saat ni tu. Lepas tu bab akidah ni nombor 1 sekali dalam agama kita. Sebelum nak huraian panjang tu, comel sekali musannif sebut kata huraian yang pertama pada pengenalan agama. Gapo dia ading tu? Agama tu gapo? Nak. Tu nak kita tahu. Bermula agama itu ialah ibarat. Yakni apa maksud ibarat? Satu tuturan de cakape. Ibarat ni maksudnya satu cakape, satu tuturan. Ai mu'taba ai mu'abbarun bih. Benda yang kita buat ke satu ibarat, satu cakape daripada sekumpulan dan perhimpunan. Sama lah tu. Ada sekumpulan perhimpunan atau muradif. Undang-undang. Jadi orang panggil agama ni apa? Satu ibarat daripada himpunan undang-undang. Undang-undang mana? Undang-undang syariat lah. Wajib, sunat, makruh, haram. Situ masuk undang-undangnya. Ada seperti riba. Kita tahu kata haram. Tak buat riba. Jadi kita pun mikir tiap-tiap mana muamalat kita kalau nak menjerumus kepada riba, tak boleh. Kita pergi pinjam dengan syarat dia mau lebih sikit. Tak boleh. Kita tahu ada unsur ribawi dan sebagainya. Ada. Hak tu hak masalah kita gitu kamah. Sama juga kita tu gitu kamah. Mah dengan mah mana boleh hak tukar. Nak dia bagi ribawi. Boleh dengan syarat yadim biadi. Maksud katanya bersegera dan bersama tak apa gak orang tak tukar bersama ni dia mau tak ukur pada berat dan sebagainya. Jadi pada waktu tu tak boleh kita nak tukar mah dengan ambil mah. Lepas tu nak buat lagu mana? Jual beli dulu. Mah kita hak lama ni kita jual dulu ke dia. Tu yang kedai kata go je 1,000, hak mari dulu 1,000. Lepas tu nak beli mah mana pula? Hak go 1,500, hak 2,000. Tambahlah lagi duit kita saat ni. Baru sah jual beli saat ni.
Ni kita buat tering tak dengan cara mah kita hak 1000 ni, lepas tu duk tambah duit kita, tak boleh. Wis sesat dulu mah sak ni tu. Tapi ramanya orang buat gitu. Yukun dengan ramai orang buat. Tak boleh. Kalau lo ni enggak apa LGBT tu semakin kuat. Kita kata dah. Telanjang dah lo ni. Insya-Allah telanjang. Telanjang dah lo ni. Adakah dengan sebab dia telanjang? Adakah dengan sebab dia pergi Mekah tak kena panah petik jadi betul? Tak. Mana? Tidak gitu. Tidak dengan sebab orang ramai buat, tidak dengan sebab begitu gini dah. Syariat tu haram tak haram dianya nak tahu kena kembali pada undang-undang agama. Jadi agama tu apa? Undang-undang. Agama tu perhimpunan undang-undang. Siapa dia awak mari? Yang datang daripada Allah Ta'ala. Orang panggil syari'. Tuhan ni orang panggil syari' hakiki nama dia. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia panggil syari' majazi. Syarak tu undang-undang. Ada orang panggil undang-undang syarak, undang-undang agama. Siapa dia je letak tok hakim ke? Ada hak je letak ke undang-undang sini syari' hakikinya Allah Taala. Secara majazinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya. Tuhan wak mari ke Rasul. Wahyu saat ni. Dulu kalau undang-undang umat Nabi Musa AS nak taubat lagu mana? Kena bunuh sama-sama dia. Kasar undang-undang ni. Hodok semua lembu samiri itu bila kata Nabi Musa AS balik juga. Pakat taubat semula ke Nabi Musa AS. Pakat taubat pada Allah Ta'ala saat ni. Lagu mana cara nak taubat? Mu kena bunuh sama-sama kamu. Hingga dalam berpuluh-puluh ribu meninggal. Baru diampun ke hak lain sana, diampun ke dosa tak perlu dah. Hingga disebut dia ke dalam kitab Asy-Syasawi itu sehingga ambohnya jadi mereka ni mengadu ke Nabi Musa AS. Ya Nabi Allah, lagu mana kami nak bunuh sama-sama kami. Bukan bunuh diri, bunuh sama-sama dia. Mu bunuh aku bunuhmu. Sebab pakak sembah lembu belaka. Sembah lembu. Maka pada waktu tu Nabi Musa pun ada berdoa pada Allah Ta'ala, didatangkan awal gelap, maka mereka pun mampu untuk membunuh sesama mereka. Sebab aku nak bunuh ni, aku hak ni, anak aku hak ni, darah aku nak bunuh mana? Didatangkan awal saat ni gelap, maka mereka pun mampu untuk membunuh sama mereka. Kita lah ni nak taubat tak sampai setara tu. Tak nak taubat tak boleh setara tu. Ubah perangai tu. Kalau dulu gak jadi tina, awak jadi jatuh semula. Gitu je lah. Jangan jadi tina semula, ni jadi jatuh dah. Ramailah mencerca saya nak kembali pada perempuan baliklah. Awak taubat kerana orang kau kan Allah Ta'ala. Allah, orang kata kena bisnes lah. Kena. Tak maksud kata kita tak tetap dalam kita nak taubat tu. Dah kata ikut pergi. Kata dia tu taubat tu kerana bisnes dia. Ikut muka kita kerana Allah Ta'ala. Tak okeylah kita tak semaya kata dia tu saja nak suruh kotak tua dia. Ikut kena kata lah muka kita buat kerana Allah Ta'ala. Kecuali kita tu memang buat kerana orang lain. Tak nak terasa nak terubah apa. Tu insya-Allah lagu mana tu kena ada tu tindakan tu dari semasa ke semasa tu. Kena ada wajib. Sebab bimbang kepada masyarakat kita ni pula. Bimbang. Anak kita balik jadi pakai baju kurung. Mu ni buat terbiak ke mana budak ni. Alah relax lah ya. Kata gitu. Serinya wal iyazubillah. Hak tina balik jadi jatuh, hak jatuh balik jadi tina. Allah. Tu benda ni kita kena orang panggil hak orang agama, hak minat ke agama, nak jual ke agama ni kena bertegahlah benda-benda gini ni. Tak kena ada isu-isu gini kita kena pakak-pakak lawan. Tak supaya isu hak mabuk lah begitu. Nak habis duk langgar orang sebagainya. Orang pakak marah belaka orang mabuk sebagainya. Nak naik undang-undang lebih kuat lagi undang-undang supaya tak ada orang mabuk dan sebagainya. Tu molek tu. Ni. Baik, daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya undang-undang tu Tuhan wak mari wahyu kepada Rasul. Kita lah ni taubat tak ada susah. Minta apa dengan Allah Ta'ala? Menyesal. Menyesal. Kedua, tinggal. Bila dah menyesal kena tinggal daripada perbuatan kita saat itu.
Kalau kita tulu jatuh jadi jatuh semula, tu baru nama taubat. Dah. Menyesali aku duk jadi betina. Lepas tu tinggal ke perbuatan saat ni. Boleh. Tak pakai baju jatuh balik. Yang ketiganya berazam tak si nak buat dah lepas pada tu. Lepas tu kalau ada kaitan kita dengan anak adik, kena minta maaf ataupun mengembali ke barang yang kita zalimi. Tu wajib baru lepas taubat kita. Kalau tak, bilanya siapa ajar kita tak tahu. Jadi bila kita tengok orang-orang jenis gini, mari syukur kau kita dak. Syukur dak. Alhamdulillah, alhamdulillah, keturunan aku alhamdulillah, waris aku alhamdulillah. Biah kawasan kita alhamdulillah. Orang minat ke agama. Kalau orang buat benda pelik daripada agama, orang pakak cocok, orang pakak marah, orang tak suka, maksudnya persekitaran kita tu agama tu kuat. Alhamdulillah. Ni. Syukur banyak-banyak pada Allah Taala. Bukan semua orang dapat. Supaya menyampaikan ke akal dia Rasul tadi kepada umat manusia. Tu agama. Jadi kalau orang tanya agama ni apa? Masyara'allah ala lisan nabiyhi minal ahkam alal mukallaf. Barang yang Tuhan syariatkan di atas lidah Nabi, mai duk menyapanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Daripada undang-undang di atas mukallaf. Tu namanya agama. Biar kita jelas agama tu berapa. Atau dikatakan agama itu ialah boleh juga terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya, kemudian menyampaikan mereka itu Rasul akan segala umatnya. Umat ni termasuk jin dan manusia lah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jin dan manusia semua masuk habis. Tu di antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin tu adalah jin Islam, jin kafir, betul. Syekh Abdul Qadir Syekh Daud Fatani sendiri ni dia cerita ke Syekh Daud Fatani ni ada ketika mana hidup mengajar di Mekah tu, ada anak murid dia tu daripada golongan jin. Ada daripada golongan jin. Dia ajaklah Syekh Daud ni pergi back rumah dia. Dia menikah juga back rumah dia. Syekh Daud Fatani tahu dah ni anak murid dia jin ni buat rupa manusia, mari nyamar lagi. Dah nak ayat katanya golongan jin pun ada. Kita ni zaman-zaman musim-musim ni masjid tak penuh mana lagi. Apa? Sebab ramai jin lagi. Tak muat nak masuk manusia. Lagi akan hati ke orang sikit lah. Jin tu orang ramai dah. Jin. Jin dah. Makanya dia asal. Makanya jin asal. Tak sebab tu tutup bomo dia berasal. Dia berasal. Panggil jin. Tapi kata guru kita jin pecing dah makan asap berebut dengan orang ya. Yang kata boleh makan asap. Tak payahlah benda-benda mudarat kau kita tak payah. Iaitulah dinamakan agama Islam. Nama apa? Namanya Islam. Salimah. Orang yang masuk aslim tuslam, masuklah kamu kepada agama Islam, maka selamat kamu. Dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan muslim. Kita duk turut agama ni, duk turut hak wajib, hak sunat, hak haram, hak makruh, hak haram. Turut hak wajib dengan cara kita buat, turut hak haram dengan cara kita tinggal. Dinamakan orang tu orang muslim, yang yakni orang yang beragama Islam, orang yang beragama, beramal dengan Islam tadi. Maka nyata daripada takrif itu, yakni definisi bagi agama tu, bahawa yang disebut ke agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah Ta'ala. Jadi agama ni apa? Kena ke undang-undang yang dihantar ke dia undang-undang ni dengan melalui rasul-rasulnya, melalui ke rasul, daripada yang bersangkutan dengan akidah. Benda yang berkaitan dengan akidah, bagi hak kita pergi dalam kita ni, dan dengan ibadat, dengan orang panggil amal soleh,
Ada ibadat apa nama ni? Isaru awamirihi wajtinabu nawahi. Ibadat ni maksud katanya kita ikut apa yang Tuhan suruh, kita tinggalkan apa yang Tuhan tegur. Tu maksudnya ibadat. Ada juga orang buat rupa ibadat tetapi maksiat. Seperti mana? Ada dia saat ni berjunuk masuk dalam masjid. Dia panggil rupa ibadat tapi maksiat. Patulah ke mana? Kena akad hadas dululah. Akad hadas besar dulu baru masuk masjid, baru jadi ibadat. Jadi kita nak tahu kata perbuatan kita tu ibadat, bentuk taat ke bentuk maksiat, ukuran dia kena mengaji. Kena mengaji. Kena mengaji. Sebab tu ulama kata fardu di atas fardu. Mengaji. Mengaji tu orang panggil fardu di atas fardu. Kita nak semaya fardu dah. Fardu di atas semaya lagi apa dia? Belajar ke semaya tu gapo. Kita nak taat ke Nabi, taat ke Tuhan. Kena belajar lagu mana hok Nabi suruh, hok mana Nabi SAW tegur. Dan dengan ibadat dan muamalah, kena mengaji weh. Kita ni kalau masjid-masjid tambah serah banyak dah orang duk mengaji bab ibadat tu. Tu pun banyak lagi di kalangan kita hok salah dalam ibadat. Tak apalah, sebab banyak dah orang duk mengajar. Bab muamalah ni kurang. Bab muamalah ni kurang lagi orang mengajar. Lagu mana muamalah? Ya, saat ni supaya moyak menego cara Islam. Lagu mana? Masalah pawah, masalah kita berkebun, guna tanah orang. Dan sebagainya patuh hasil saat ni nak bagi dengan orang. Tak boleh ke tak boleh? Muamalah tu semua tu. Dia memang kita sejak daripada kita hidup hingga sekarang ni rasanya tak terlepas daripada seharian kita dengan muamalah. Lepas tu lagu mana muamalah cara Islam tak sewi ada yang dizalimi. Kita buat ikut orang ramai-ramai. Tak gunalah. Tak jadi rupa ibadat lah. Kita sewa menyewa, kita jual beli, tak jadi ibadat. Tapi kalau buat dengan cara agama dia jadi ibadat. Ni. Akidah lah penting sekali. Dan akidah ni Allah. Ramai sekali di kalangan masyarakat kita ni ikut orang semata-mata. Ikut orang suhu. Ustaz tu tak suhu, ya huragi ni tak pakar. Orang suhu huragi ni. Ya pakar orang suhu. Sedangkan masalah akidah ni bukan masalah orang suhu tak orang suhu. Kalau suhu salah pun salah. Kalau tak suhu betul-betul. Tu banyak kadang-kadang di kalangan kita ni rosak di akidah. Di antara nak jadi rosak akidah, seperti mana hak dia sebut pada awal-awal kitab mana? Memakai ke zahir ayat Quran. Tu rosak akidah. Pakai zahir ayat Quran rosak. Tuhan jadi sebuah makhluk pula dan sebagainya. Tu kita kena orang panggil kena pakat-pakat belajarlah. Ni di antara hak kita nak mengaji ni. Hak kita nak mengaji ni ialah ni kitab berkaitan dengan akidah. Akidah pun dia panggil. Ilmu tauhid pun dia panggil. Ilmu usuluddin pun dia panggil. Dia panggil belaka boleh. Ada ilmu tauhid kerana dalam ilmu ni kita di antara pembicaraan kitanya nak mentauhidkan Allah. Dipanggil ilmu usuluddin kerana ianya umbi dalam agama kita. Usul umbi, ad-din agama. Umbi dalam agama ialah mengenalkan Allah, mengenalkan Rasul, mengenalkan malaikat, sam'iyat dan sebagainya. Dan sebagainya. Itulah agama. Ni hok mari daripada Rasul alaihi wassalatu wassalam tu mari terang kalau kita tentang akidah, tentang ibadat, tentang muamalah dan sebagainya. Sebagainya tu munakahah jenayah. Dalam bab fiqh ni dia ada 4 rubuk dia panggil. 4 bahagian. Yang pertamanya dia panggil bab ibadat. Bab ibadat hak kita nak mengaji ni lah. Najih hukmi, najih aini, mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah. Ada ai muqayyad lazim, tidak lazim. Hak kita nak mengaji lah tu. Lepas tu pergi bab semaya. Sebab sebelum pada semaya nak wisah suci dulu. Pergi bab semaya, pergi bab puasa, pergi bab zakat, pergi bab haji. Tu barang-barang hak berkaitan dengan ibadat belaka tu. Kemudian barulah kita pergi kepada apa weh? Muamalah. Sewa menyewa, jual beli. Lepas tu pergi pada bab munakahah.
menikah, zihar, tolak, macam-macam lah. Dok taklid. Tu. Dok main di masyarakat kita. Sebab tu dengan kursus nikah ni tak ada dengan nak jaga rumah tangga kita. Dak. Kursus nikah 2-3 hari. Tak ada nak jaga ahli perkahwinan kita ni bertahun. Dak. #tiljannah. #tiljannah budak-budak. Bagus dah hingga ke syurga lah maksudnya kita ni rumah tangga. Apa tak ada sehari dua. Ni lekok rasa dah. Apa-apa agama tu tak pergi molek, tak mengaji molek bab munakahat tadi tu. Ni. Yang keempatnya bab jenayah ni lah. Bab jenayah lagilah kita tak mengaji. Jadi molek sekali kalau ada orang nak mengajar pak robot ni, molek sekali kita mengaji ni. Cara lagu mana undang-undang agama ni, biar orang yakin kata undang-undang agama ni tak menzalimi kira orang. Undang-undang agama dah seadil-adil seadil-adil undang-undang. Tak ada dah undang-undang lebih daripada undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dah ngaji habis. Lepas tu kita mengaji pula bab tasawuf. Dalam agama jugalah kita mengaji bab tasawuf tu. Tasawuf hakikat, tasawuf syariat. Asah dulunya mengaji tasawuf syariat ni lah. Guna tasawuf syariat nak betul hati mazmumah mahmudah ni. Ngajilah kitab penawar bagi hati ko, bidayatul hidayah ko. Biar kita tahu hati kita ni rasuk ke mana. Takabur, lagi mana nak hilang takabur. Di antaranya ulama sebut nak hilang ke sifat takabur ni di antaranya dengan ilmu. Gapo dia ilmunya? Kita tahu ke kita ni hina. Mana hina kita? Duduk bawa tahid 24 jam. Bawa tahid. Ni nak kita bawa tahid duk kena tahid ni. Ada. Tiba-tiba kita suruh nak agah. Agah gapo di mung tak ada najis. Orang nak agah-agah nak sombong ni, dak biar padalah dengan keadaannya. Ni mudah bawa najis tahid 24 jam. Allah nak agah. Tak pada. Jadi maksudnya di antaranya ilmu. Kita pun belajar lagu mana. Lepas tu lagu mana cara lagi nak menghilangkan takabur kita. Biar tahu. Tapi hak paling pentingnya kita kenal dulu penyakit kita gapo. Takabur ko, riak ko, sum'ah ko, ujuk ko, hasad deki ko. Gapo dia penyakit diri kita. Baru mudah nak ubah. Tu orang panggil kita kenal ke dulu. Orang panggil kita kenal ke dulu penyakit kita, lagu mana cara nak ubah, lagu mana cara nak bersihkan, kemudian kita pakai ke dengan pakaian yang elok. Mana pakaian yang elok? Sifat-sifat mahmudah. Sifat qanaah, sifat wara', sifat zuhud. Hak tu orang panggil sifat-sifat mahmudah. Tapi kita kena hilang dulu sifat mazmumah ni kita. Dok supaya gelah cawe saat ni lah. Kalau adanya tahid kicuk kita kata, tiba-tiba kita nak pergi masuk ke wangi ke air hak sedap ke, ada siapa dia bergamuk nak minum, ada siapa dia bergamuk nak pakai wangi tak ada, sedangkan bercampur dengan najis. Tak kira orang nak pakai, tak ada orang nak minum. Begitu jugalah ibadat kita saat itu. Kalau ada duk main lagi lewat dengan benda-benda hak kotor ni, Tuhan tak terima ke ibadat kita. Ngajilah tasawuf syariat tadi, mimba bitakhalli qabla tahalli. Daripada bab membersihkan diri sebelum menghias. Supaya kita pakai baju hari ni, kita nak pakai mari dengan wangi-wangi gapo semua, kita mandi dulu ni. Kita mandi bersihkan dulu pakai apa ni badan kita, barulah kita pakai baju semak-semak. Kau pergi berjabat dengan tak mandi. Tu cara kita. Tu orang panggil tasawuf syariat. Lepas tu gilah pula mengaji tasawuf hakikat. Ada mengaji dah dulu katanya kitab hikam ni Haji Abidin dan sebagainya. Ngaji biar siapa kita ke Tuhan. Tak biar siapa ke Tuhan. Tu hak kita atas muka dunia. Dah tujuan hidup kita tu lah, nak biar siapa ke Tuhan. Bukan nak gimana. Baik. Bermula undang-undang Allah Ta'ala 5 perkara. Undang-undang hak Tuhan tetap ke kita ni ada 5. Iaitu mana? Yang pertamanya wajib. Wajib gapo maksud wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang diberi pahala dengan kita buat dan diseksa di atas kita tinggal.
Tu namanya wajib. Umpamanya semaya, umpamanya puasa, umpamanya zakat, umpamanya buat baik suami isteri. Tu namanya wajib. Taat kepada ibu bapa. Tu wajib dia panggil. Taat kepada ulil amri. Tu wajib. Tapi taat kepada makhluk ni tidak taat yang muqayyad. Tidak taat yang mutlak. Taat kita kepada makhluk ikutlah suami ko, ayah mokpok kita ko, ataupun pemimpin ko, ikut. Ketaatan kita ketaatan muqayyad. Apa maksud ketaatan yang muqayyad? Maksudnya dikaitkan dengan ketaatan pada Allah dan Rasul. Kalau kata tidak, kalau kata arahan ibu bapa, arahan pemimpin, arahan siapa-siapa sekalipun yang tidak, yang bercanggah dengan arahan Allah dan Rasul, maka haram kita taat. Tu orang panggil taat kita pada makhluk ni muqayyad. Taat kita pada Allah dan Rasul ketaatan yang mutlak. Tak ada dah. Tidak kata kalau gini baru taat. Dah. Tu dah. Taat kita pada Allah dan Rasul. Wajib dan sunat. Sunat ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Buat dapat pahala, tak buat bukan tak ada gapo dah, tak buat rugi. Tu namanya sunat. Buat dapat pahala, tak buat namanya rugi. Ni bukan kata buat dapat pahala, tak buat tak ada gapo. Dak, rugi. Tak, sebab tu di antara ahli syurga dengan mereka ahli syurga tadi tu, dia menyesal. Tak, dia rasa ruginya dia tak beramal dengan yang ni, hendak beramal atas muka dunia dulu. Tak, kita hendak taat ke Tuhan dalam keadaan ketaatan yang sedikit ni, bila jumpa dengan puak-puak taat lebih banyak pada Allah Ta'ala, rasa menyesal lah. Bapalah aku tak taat supaya dia mutu doa dulu. Bapa aku tak buat ibadat supaya dia mutu buat ibadat dulu. Bapa aku tak sedekah supaya dia mutu sedekah dulu. Bapa aku tak sungguh. Tak, jadi rugi, rasa rugi. Dah menyesal. Duduk dari syurga dah, duduk dalam neraka tak tahu. Dan haram, tak, benda yang haram. Haram sama jugalah. Kalau kata kita buat berdosa, kalau kata kita tinggal dapat pahala. Tak. Mana haram? Tu apa-apa tu duk buat tu. Ni haram tu nama dia tu, dosa besar nah pula. Wajib tu. Ni. Wajib kita semua tu ambil tugas kita. Makruh, mana makruh? Tak, kalau kita tinggal dapat pahala, kalau kita buat tak berdosa. Tak, makruh. Isap rokok ke. Tapi setengah ulama apa nama ni? Hak kontemporari, ulama semasa sekarang kata haram. Tak. Ada setengah ada ulama kita kata makruh. Tak apalah. Barang ni kalau kata berlaku khilaf, bukan kata boleh buat, molek tinggal. Tapi kalau barang tu kata ini dah haram, bukan kata molek tinggal, mesti tinggal. Itu beza. Beza barang ada khilaf dengan barang tak ada khilaf. Boleh tinggal, molek tinggal dengan mesti tinggal. Tak benar-benar makruh ni bukan kata soal kok tu saja. Tak, seperti mana kita mesia-sia ke umur kita ni pun. Benar rugilah tu. Merugikan kita ni, merugikan umur kita. Kita dok makan benda-benda hak berbau, sedangkan kita nak mari berjemaah. Tu benar tak boleh belaka tu. Seboleh-bolehnya kita tinggal. Dan benda yang harus apa dia? Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Barang yang tidak diberi pahala atas buat, dia tidak berdosa atas tinggal. Tu harus. Masuk kata buat tak apa, tak buat tak apa. Contohnya mana? Contohnya kita makan, contohnya kita tidur. Tapi nak kata benda harus tu terkadang berubah jadi haram, berubah jadi makruh. Seperti kita tidur lepas pada asar, lepas pada subuh, waktu-waktu tak molek tu kita tidur, makruh. Ada waktu tidur ni haram nak siapa? Contohnya mana waktu tidur haram? Contohnya kita saat ning sedar dah daripada ketiduran kita. Lepas tu waktu saat ni tu kita dah tengok kalau kita balik kerja asar kau contoh. Ada zuhur kau balik kerja letih apa semua ni, kalau kita tidur dulu tak sedar. Ada waktu masa dah. Kita tidur dulu tak sedar. Maka haram kita tidur. Tak boleh. Tak, sebab apa? Sebab meninggalkan solat dengan sengaja dah tu dia panggil. Kecuali kita tahu kalau kita tidur ni kita sedar.
sebab kita pakai je loceng kau ataupun kita suruh orang gerak ke kita kau, maka kita tidur dulu. Maka harus, bukan kata harus, bahkan sunat lah pula weh. Sunat apa bubuh sunat. Metah bakre jadi harus pada jadi sunat pula lagu mana? Sunat kalau kita ni penat kelajuk. Dok kita penat kelajuk, agama tak sewi kita masuk ibadat dalam keadaan malas. Kerana masuk ibadat dalam keadaan malas ni sifat munafik. Mereka yang mana mendirikan solat dalam keadaan malas ni sifat munafik. Maka nak elok ke mana saat ni, kita rehat dulu seketika, ambil nafas dulu weh. Balik rumah rehat sebentar. Bini pun tanya, "Beh, maya dah kau tu? Apa sedap duduk tu?" Saya nak rehat sebentar. Nak rehat sebentar. Saya nak semaya dah ni, muka bunyi dah je tu. Saya nak semaya, nak rehat sebentar. Tak boleh kena semaya selalu. Bini hak jenis gini ni, kita kata minggu depan mu marilah dah ngaji. Nampak tak reti langsung ni. Jangan buat doa dalam agama ni. Biar reti hukum saat ni tu. Kita letih rajuk, rehat dulu sebentar. Kita lapar rajuk dan mau hidup makan ni. Makanlah sekejap. Makan hidup makan keadaan gitu. Kerana dia menghilangkan khusyuk solat. Masuk solat dalam keadaan malas, benda tu tak boleh. Kecuali tak ada waktu dah. Tak ada waktu kena maya tu. Nak maya kena berhenti sini dulu. Kena maya tu dah. Ada waktu dah. Ada waktu kena berhenti dah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu tidak keluar daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut yang dinamakan dia dengan hukum-hukum syarak. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.